Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashrafi Sabuddin, bernama matikan 147812. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tajuk unit bimbingan dan kaunseling. Baiklah, apa itu unit bimbingan dan kaunseling ataupun UBK? UBK ini merupakan singkatan daripada unit bimbingan dan kaunseling. Menurut Abdul Ghani dan Kupasari pada tahun 2012, mereka menyatakan kaunseling merujuk kepada satu proses pertolongan ataupun bantuan khas yang dihulurkan untuk klien mengenali minat, sikap dan matlamat diri. Bagi definisi di dalam sekolah, ianya merupakan satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. Ianya akan dijalankan oleh kaunselor profesional ataupun guru-guru kaunseling dan dibantu oleh pembimbing rakan sebaya yang telah dilantik oleh guru kaunseling itu bagi membantu perkembangan dan penyesuaian kepada klien yang baik dan menyeluruh. Baiklah, apa tujuan UBK? Terdapat 6 tujuan utama yang dijalankan oleh UBK, iaitu yang pertama adalah dapat membantu pelajar itu bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Seterusnya adalah membantu pelajar itu dapat membaiki imej diri mereka yang negatif. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemampuan pelajar ataupun klien kita untuk membuat sebarang keputusan yang lebih tepat. Dan yang keempat adalah untuk membantu klien-klien kita ataupun pelajar-pelajar itu untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dan seterusnya adalah untuk membantu pelajar itu mencari dan memupuk sudut pendalaman ataupun rohani mereka. Dan yang terakhir adalah untuk mengajar klien untuk menyesuaikan diri mereka dengan keadaan sekeliling. Baiklah, yang seterusnya kita perincikan kepada peranan unit bimbingan itu sendiri. Unit bimbingan ini adalah untuk memfokuskan untuk memberi klien lebih tumpuan ataupun layanan yang lebih rapi, dan semasa bimbingan telah dilakukan, klien telah pun membuat keputusannya terhadap sesuatu isu. Kita hanya memberikan nasihat ataupun maklumat kepada klien kita. Dan yang terakhir adalah kita memberi maklumat yang lebih lanjut kepada klien kita ke atas keputusan yang telah pun mereka capai. Okey. Baiklah, fokus pada peranan unit kaunseling itu sendiri. Yang pertama adalah masalah klien akan dibincangkan bersama-sama dengan kaunselor ataupun penasihatnya. Selain itu, kita akan membantu klien kita mempertimbangkan satu-satunya pilihan yang berpotensi daripada pelbagai sudut sebelum mereka membuat keputusan. Dengan cara kita membantu klien kita mengubah suai, mengukuhkan dan mengetepikan satu-satu pilihan yang mereka buat berdasarkan pilihan yang tepat. Dan di akhir sesi kita akan mengharapkan klien kita untuk lebih celik dan lebih fokus untuk membuat keputusan yang terbaik untuk diri mereka. Baiklah, bagi peranan guru dan kaunseling, bagi peranan guru bimbingan dan kaunseling ini, peranan yang pertama adalah mereka perlu mengenal pasti masalah-masalah yang wujud. Antara pengumpulan maklumat, pengalisian maklumat perlu bagi untuk menentukan jenis keperluan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Okey, baik, yang seterusnya adalah perkhidmatan kaunseling dan pemulihan. Kaunselor akan memberikan perkhidmatan dan bimbingan kaunseling secara individu maupun kelompok
Uh, ini akan membolehkan pelajar itu memahami keadaan di mana keupayaan untuk mereka bertindak mengatasi ketidakselesaan yang mereka alami. Dan yang terakhir, peranan mereka adalah memberi bimbingan tingkah laku yang negatif. Mereka akan bekerjasama, peranan ini perlulah dilakukan dengan kerjasama oleh unit bimbingan kaunseling bersama dengan unit disiplin sekolah dalam menyelesaikan masalah disiplin pelajar. Mereka berperanan dalam memberikan panduan kepada pelajar yang bermasalah bagi mengubah sikap mereka dengan mengikut peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Baiklah, kemahiran asas kaunseling seseorang guru. Kita melihat kemahiran asas ini perlu ada dalam setiap kaunselor ataupun guru-guru di sekolah. Antaranya kemahiran prasesi. Kemahiran prasesi ini adalah kemahiran penyediaan awal bagi seorang guru itu menghadap klien-klien mereka dengan satu persediaan awal dengan maklumat-maklumat yang penting bagi mereka, dan seterusnya adalah kemahiran membina hubungan. Guru-guru ataupun kaunselor akan perlu membina hubungan yang baik pada klien mereka dan kemahiran membina suasana persekitaran. Klien-klien memerlukan suasana yang mereka merasakan selamat. Ini adalah kemahiran yang perlu diatasikan. Dan seterusnya adalah kemahiran menyoal. Kemahiran menyoal ini perlulah diterapkan oleh diri seseorang kaunselor bagi menyoal mereka dengan tanpa membuatkan mereka rasa tidak senang dengan kita. Seterusnya, kemahiran mendengar juga amat penting kerana kita perlu mendengar, sebagai kaunselor perlu mendengar apa yang isi luahan hati klien kita, dan kita akan dapat menyatakan semula dengan memberi penjelasan kepada mereka. Dan kemahiran berempati, kita mesti mempunyai empati dalam diri untuk merefleksi kepada mereka. Dan kemahiran berkomunikasi dan merumus. Apabila kita berkomunikasi mereka, kita dapat menasihati mereka dan sebagainya dengan keputusan yang kita telah rumuskan. Baiklah, faktor pengetahuan dan kemahiran asas kaunseling ini penting untuk guru. Kenapa ianya penting? Kerana kemahiran ini mungkin berguna untuk membantu dalam menilai prestasi dan proses membina matlamat murid pada kemudian hari. Sekiranya kemahiran yang telah diaplikasikan ini tidak sesuai digunakan, maka ia akan mempengaruhi seluruh proses kaunseling, seperti menyukarkan klien menyelesaikan masalah mereka akibat kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadap kaunselor itu. Baiklah, kesan pelaksanaan unit bimbingan kaunseling ini, kita dapat melihat ianya akan memberi kesan-kesan kepada klien kita. Yang pertama adalah pencegahan dan penurunan masalah disiplin murid di sekolah, dan seterusnya adalah masalah tekanan perasaan seperti stres dalam kalangan kaki tangan guru, pihak sekolah dan murid itu sendiri. Apabila masalah disiplin berkurangan, maka stres ataupun tekanan itu turut dirasai oleh kaki tangan sekolah. Baiklah, yang seterusnya adalah kesan perkembangan dan pembangunan sasiah murid itu dapat dijalankan dengan lebih lancar. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan UBK ini akan melahirkan pelajar yang mempunyai cita-cita dan matlamat masa depan apabila mereka mendapat nasihat yang sepatutnya.